atau pengerusi memberi peluang kepada saya untuk mengambil bahagian untuk membahaskan peruntukan Kementerian Wilayah Persekutuan dan Kesejahteraan Bandar peringkat Jabatan Kuasa. Tanda pengerusi butiran 20000 perkhidmatan dan bekalan sejumlah peruntukan ialah 55,743,400. Masalah rumah bangsa dan bangsa puri. Tanda pengerusi, TPKL mungkin bertanggungjawab untuk menjaga kebersihan dan kecantikan rumah bangsa, rumah rakyat di bawah jagaannya. Seperti melaksanakan kerja-kerja penyelenggaraan dan pembersihan secara berkala. Walaupun acap kali terdapat aduan penduduk-penduduk tentang sampah serap yang berlongkok lama dan tidak kutip. Kebersihan longgang dan sarinan mengecat bangunan kemudahan awam baik di taman maupun di kawasan perumahan sendiri. Akan tetapi yang sentiasa diabaikan ialah kebersihan dan tiada penyelenggaraan bagi blok-blok kediaman seperti rumah bangsa, bangsa puri yang ditapir oleh pemaju, perbadangan berurusan dan sebagainya, yang kerap mendapat liputan berita sejak kebelakangan di mana terpandang menjawab di bawah TPKL tiada kuasa untuk mengkuasakan dan bertindak ke atas bangunan swasta. Tanda pengerusi, bagaimanakah kita hendak mewujudkan sebuah bandaraya yang bersih, bertaraf dunia, sedangkan blok kediaman swasta di sekitar bandaraya keadaan kotor, comot, kemudahan asas yang rosak dan sebagainya. Pemaju-pemaju dan berbadangan berurusan sering mengabaikan aspek ini dengan memberikan berbagai alasan. Tanda pengerusi, TPKR hendaklah lebih kerap mengejar pemaju dan mentapir berbadangan berurusan supaya mengambil tindakan. Dalam hari ini, bidang kuasa dan tugas Suruhanjaya Bangunan hendaklah bertingkatkan seperti bawah pemaju-pemaju yang degil ke mahkamah. Mengenai Suruhanjaya Bangunan, saya sering menerima aduan-aduan pemilik-pemilik rumah berbilang tingkat yang tidak berpuas hati dengan servis dan layanan Suruhanjaya Bangunan yang kurang memberikan perhatian bila aduan dibuat. Pada akhirnya, mereka merujuk kepada pejabat-pejabat saya sebagai wakil rakyat untuk melakukan masalah mereka. Tanda pengerusi, bagi perumahan awam TPKL, bila aduan dibuat di pejabat kecil, amat jarang ia diselesaikan dengan cepat. Biasanya, ia memakan masa berbulan-bulan walaupun aduan itu mudah saja seperti kerosakan pipe air, lampu, koridor tidak menyala, saluran masjid bocor dan sebagainya. TPKR hanya gar pada nama tetapi dari segi servis nampaknya semakin merosot. Aduan-aduan yang diterima di pejabat saya bila dikemukakan kepada pihak-pihak tertentu pun perlu berulang kali diajukan dan berbulan-bulan baru diambil tindakan. Apakah lagi rakyat biasa lagi memakan masa yang lama? Tanda pengerusi, aduan ke pejabat tata bandar dan aduan yang bersemuka pun perlu memakan masa yang istimewa. Hanya ada surat akui terima aduan dan nombor aduan saja. Ada pegawai-pegawai di pejabat kecil sukar ditemui, selalu hilang dari pejabat seperti di Razak Mansion, Jalan Hantua, Jalan Cochrane,
para pengadu terpaksa mengambil cuti untuk pergi berjumpa mereka, namun setelah sampai ke pejabat terpaksa menunggu lama atau berpadak balik. Demikian hendaklah membersihkan dari pegawai dan kaki tangan yang tidak berkesan dan cekap. Tuan Pengerusi, saya tak lagi panjang lah lagi. Tuan Pengerusi, saya difahamkan Kabinet hanya meluluskan sebanyak 15,000 cucu unit rumah rakyat di 17 kawasan untuk dijual kepada penyewa-penyewa setia ada di antara harga 21,500 hingga 35,000 dengan memberi rebit sebanyak 1,540 hingga 2,500. Pemberi juga dihentak membayar wang pendahuluan sebanyak RM5,090,922. Bayaran ini sudah pasti tinggi dan di luar kemampuan para pemberi untuk membayarnya. Bagaimana pula perumahan awam yang lain yang lebih awal menyewa di rumah tersebut di perumahan awam di Jarahan Tuah, Seri Sarawak, Seri Selangor, Seri Johor dan lain-lain. Para penyewa ini nampaknya terpaksa menggigit jari setelah bertahun-tahun memohon dan setelah dijanjikan oleh kerajaan yang menjaja cadangan untuk menjual rumah mereka, nampaknya perjuangan itu sia-sia bekal. Terdapat satu sud bahawa setelah rancangan penjualan rumah PPR selesai, pihak TBKL akan menaikkan kadar sewa bulanan unit rumah ke 1 katar 2 kali kandar sekarang. Dengan lain perkataan, kerajaan nampaknya akan menghentikan pemberian subsidi sewa rumah awam di Kuala Lumpur. Dalam keadaan ini, warga kota tergelut dengan kenaikan kos sara hidup harian mereka. Kerajaan mengambil langkah tidak popular. Sudahlah tidak dapat memberi rumah kediaman sendiri, kini mereka bakal dibebankan dengan kenaikan kos sara hidup, iaitu kenaikan kadar sewa rumah. Saya mewakili rakyat ingin menggesek kerajaan jangan sesekali menaikkan kadar sewa rumah dengan menarik balik pemberian subsidi. Tidak ada maknanya modal dan slogan rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. Jika tindakan mencerminkan sebaliknya, jika kementerian sudah diperkasa menjadi Kementerian Wilayah Persekutuan dan Kesejahteraan Bandar, maka langkah pertama membantu golongan menyewa rumah bangsa dan PPR meringankan beban kos sara hidup menerusi kadar sewa perpatutan. Ya, boleh gulung ya, Mat? Gulung. Ya, saya gulung. Saya ingin bertanya dengan butiran 0400 dengan projek sosial rekreasi dan kemudahan awam Kuala Lumpur. Di kawasan saya, di kawasan Bukit Bintang, Jalan Tebis, adakah kerajaan, khususnya TBKL akan membina satu city park yang lama-lama dicadangkan walaupun diperuntukkan sebanyak 60,658,000 untuk perkara ini. Saya harap City Park haruslah dibina di kawasan Bukit Bintang menjadi satu kawasan hijau di kawasan Bukit Bintang. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Ahmad.